Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Wafa binti Anwar, pelajar dari Universiti Sultan Zainal Abidin, ISM Sains Sosial Antropologi dan Dakwah semester 8. Jadi hari ini saya akan membentangkan tugas saya ketiga yang bertajuk Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada hampir keseluruhan industri secara global. Namun, di sebalik kesan negatif pandemik ini, terdapat perubahan trend dan budaya baru dalam sektor pekerjaan untuk beberapa tahun mendatang. Bincangkan tentang peluang dan trend baharu yang akan berlaku dalam jangka masa panjang terhadap organisasi dan industri secara keseluruhan. Juga, bagaimanakah new normal memberi kesan terhadap corak pentadbiran dan operasi dalam sesebuah organisasi. Jadi, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah memberi amaran bahawa krisis pandemik penyakit coronavirus 2019, yakni COVID-19 masih belum berakhir lagi, malah boleh menjadi semakin teruk dan melarat sekiranya rakyat tidak mematuhi dan ingkar dengan arahan Standard Operating Procedure SOP yang telah diperintahkan. Kerajaan Malaysia juga meminta supaya SOP yang telah dikeluarkan sentiasa dipatuhi oleh rakyat dan orang yang menduduki Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebanyak 4 fasa telah dikeluarkan kerajaan yang bermula pada tarikh 18 Mac sehingga 12 Mei 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB juga telah dilaksanakan, manakala Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pula sedang dilaksanakan sehingga 31 Ogos 2020. Sepanjang pelaksanaan PKP dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini, negara telah menyaksikan pelbagai peralihan trend dan budaya yang telah dan sedang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, terdapat beberapa peluang dan trend baharu yang akan berlaku dalam jangka masa panjang terhadap organisasi dan industri secara keseluruhan yang mengambil kira tahap keselamatan, keutamaan kesihatan dan kesejahteraan hidup rakyat Malaysia. Keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia untuk membuka semula pelbagai sektor ekonomi secara satu persatu bermula PKPB dan PKPP telah dibuat dengan penuh teliti serta didukung oleh nasihat serta saranan penjagaan kesihatan dan keselamatan oleh pihak KKM dan MKN. Justru itu, terdapat beberapa perubahan trend, norma baharu dan budaya baharu dalam sektor pekerjaan yang diamalkan oleh agensi atau syarikat yang beroperasi sepanjang tempoh ini dan ianya dijangka akan berlaku dalam jangka masa panjang terhadap organisasi dan industri secara keseluruhan. Antara peluang dan trend baharu yang berlaku dan akan diamalkan dalam jangka masa yang panjang adalah seperti memakai pelitup muka atau juga dikenali sebagai penutup hidung dan mulut face mask. Ini penting lebih-lebih lagi ketika berada di kawasan yang menjadi tumpuan ramai. Sebagai contoh, seseorang pekerja yang sentiasa berurusan dengan pelanggan seperti di pasar raya ataupun bekerja di industri perkilangan yang melibatkan bilangan pekerja yang ramai, ianya penting untuk memakai face mask. Begitu juga rakyat yang mempunyai urusan di luar rumah, mereka perlu memakai face mask. Face mask jenis 3-ply mask adalah digalakkan berbanding dengan face mask yang dibuat daripada kain. Amalan penjarakan social distancing sebanyak 1 meter antara satu sama lain. Contohnya seperti antara pekerja dengan pekerja, guru dan murid, majikan dengan pekerja ataupun sesiapa sahaja yang berurusan luar dari rumah. Sekiranya kita di tempat awam juga, kita juga perlu mengamalkan social distancing di mana kebanyakan tempat sekarang telah disediakan pita pelekat yang berukuran sejauh 1 meter. Penggunaan pencuci tangan atau juga disebut sebagai hand sanitizer juga perlu diterapkan dan menjadi trend baharu sekarang ini. Amalan penggunaan pencuci tangan yang mengandungi 60 sehingga 95% alkohol adalah berkesan untuk membersihkan tangan. Lain daripada itu, amalan membasuh tangan sekurang-kurangnya selama 20 saat juga adalah lebih baik sekiranya seseorang individu tersebut mendapati tangannya berada dalam keadaan yang kotor. Dr. Amalan Nabita Cik Bakri di dalam satu bermenang di laman Twitter telah mengatakan bahawa
Tanpa pelindung yang baik mampu membuatkan virus boleh hidup dan menyerang di dalam badan. Pelaksanaan penggiliran waktu bekerja. Sektor pekerjaan yang mempunyai ramai pekerja boleh mengamalkan trend baharu ini bagi memastikan ketiadaan pertembungan antara staf secara kerap, terutamanya di dalam ruang kerja yang terhad. Sebagai contoh, sekiranya sebuah industri itu mempunyai 100 orang pekerja sebelum ini, tapi dengan adanya jadual dan pematuhan SOP, majikan boleh membahagikan kepada 50 orang pekerja yang bekerja pada waktu pagi dan selebihnya bekerja pada waktu petang ataupun malam. Penjadualan waktu rehat pekerja juga harus dibuat secara bergilir-gilir. Misalnya, jika sebelum ini semua pekerja mengambil sarapan pagi pada jam 10 pagi, tapi sekarang dengan adanya SOP dan penggiliran waktu rehat, kini menjadikan dua waktu sarapan pagi seperti 9 hingga 9.30 dan juga 9.30 hingga ke 10 pagi. Pemeriksaan suhu badan kepada setiap pekerja setiap kali sebelum mereka masuk bekerja dan memulakan tugas. Jadi pemeriksaan suhu badan ini biasanya dilakukan sebelum pekerja memasuki premis kerja, dan pekerja yang melebihi 37.4 darjah Celsius dikira demam dan mereka dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan dan pulang ke rumah. Pertukaran sistem daripada menggunakan mesin mengecap jari thumbprint yang fungsinya adalah sebagai merekod kehadiran seseorang pekerja, kini kebanyakannya juga kepada merekod kehadiran secara bertulis. Hal ini demikian kerana mesin tersebut disentuh oleh ramai orang dan menjadi agak berisiko untuk kuman membiak. Seterusnya, pengimbasan kod QR, penggunaan aplikasi MySejahtera SKMM dan selangkah yang dicipta khusus bagi penduduk di negeri Selangor. Semua pelanggan ataupun pekerja perlu mengimbas kod menggunakan aplikasi MySejahtera seperti mana yang telah disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kepada rakyat Malaysia. Selain itu, pemerintah dan pentadbiran negeri Selangor juga telah menyediakan sebuah aplikasi khusus bernama Selangkah, di mana fungsinya juga sama seperti aplikasi MySejahtera. Tujuan kedua-dua aplikasi ini adalah untuk mengawal pergerakan rakyat selain daripada memudahkan pihak kerajaan, KKM dan MKN untuk mengesan mereka yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit yang positif COVID-19. Penyediaan dokumen Google dokumen yang perlu dan wajib diisi oleh pekerja-pekerja oleh sesetengah kilang atau industri. Google dokumen ni fungsi dia sama dengan aplikasi MySejahtera ataupun aplikasi Selangkah. Sebagai contoh, kilang Samtek di Johor Bahru telah mengarahkan pekerjanya untuk menggunakan dokumen Google bagi mengesan kehadiran mereka. Memendekkan waktu bekerja secara lebih masa overtime kepada pekerja. Jika sebelum ini pekerja tiada had untuk bekerja secara lebih masa, tapi sekarang ni mereka diberikan beberapa jam sahaja untuk bekerja secara lebih masa. Kemudian, menghadkan bilangan pelanggan di dalam sebuah premis termasuklah perniagaan yang membuka kedai makan. Tujuannya adalah bagi mengelakkan berlakon ramai orang di dalam satu kawasan pada masa yang sama. Kemudian, penerapan konsep e-dagang yang kuat dalam kalangan perniagaan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Yang ini sama dengan poin yang terakhir, perniagaan yang dibuat secara dari rumah seterusnya mempromosikan barang jualan tersebut melalui atas talian. Sebagai contoh, sebagai pelajar sendiri tidak melepaskan peluang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan seperti berniaga aneka kuih muih sejuk buku dan aiskrim Malaysia. Seterusnya, bagaimanakah new normal memberi kesan terhadap corak pentadbiran dan operasi dalam sesebuah organisasi? Pertama, para pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan sepenuh perhatian. Jika sebelum ini mereka tiada batas untuk bersembang dan sambil melakukan kerja, namun kini mereka boleh menjalankan kerja mereka dengan sepenuh perhatian. Terdapat sebahagian sektor yang kini mengalami penurunan bilangan pengeluaran produk yang dihasilkan. Hal ini terjadi kerana kerja secara lebih masa tidak sama seperti sebelum ini. Permintaan perkhidmatan dan punca pendapatan yang meningkat bagi perniagaan yang menjalankan perkhidmatan menghantar makanan terus ke tempat pelanggan. Sebagai contoh,
Perniagaan yang dijalankan oleh Foodpanda, GrabFood, Snail Delivery dan lain-lain kini mencapai punca pendapatan yang tinggi. Berikutan, rakyat yang ingin mematuhi SOP untuk tidak keluar rumah atas urusan yang tidak perlu. Seterusnya, perniagaan yang dijalankan secara atas talian mencapai kadar jualan dan keuntungan yang maksimum dan semakin meningkat dari sehari ke sehari. Sebagai contoh yang kita dapati hari ini adalah seperti aplikasi Shopee di mana rakyat membeli barangan keperluan sama ada barang basah, barang kering ataupun barang-barang lain hanya melalui aplikasi Shopee sahaja dan juga aplikasi yang lain. Terakhir sekali, pengurusan dan operasi sesebuah organisasi dapat dilakukan dengan kadar yang pantas walaupun tidak perlu hadir ke pejabat. Hari ini demikian kerana pekerja tidak perlu ambil masa untuk bersiap dan pergi ke tempat kerja dalam masa yang lama. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat pelbagai perubahan trend dan budaya baru dalam sektor pekerjaan yang berlaku untuk beberapa tahun mendatang. Begitu juga dengan peluang dan trend baru yang akan berlaku dalam jangka masa panjang terhadap organisasi dan industri secara keseluruhan. Ia juga turut memberi kesan terhadap corak pentadbiran dan operasi dalam sebuah organisasi. Dan kebanyakan rakyat kini mempunyai tahap kesedaran dan sikap cakna yang tinggi dalam mematuhi arahan SOP kerana mereka semua menginginkan virus ini hilang sepenuhnya dan mereka boleh kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sebelum ini walaupun terdapat pelbagai peluang dan trend baru yang perlu dipatuhi. Oleh yang demikian, diharapkan agar usaha pelbagai pihak dalam menggembling tenaga untuk membasmi jangkitan COVID-19 daripada terus menular di Malaysia berjaya walaupun perlu mengambil masa yang lama dan terdapat bermacam peluang dan trend baru yang perlu diamalkan. Sekian, terima kasih.